indahnya oh bila kita bersama. Assalamualaikum. Ya. Salam hujung minggu. Ya Fiona, awak nak cakap apa? Good morning. Good morning. Baik, Okay. jadi hari ini Zack Merican bersama dengan Fiona yang cantik jelita di sebelah saya ini akan sama-sama menemankan anda dari jam 8 pagi hingga 9.30 pagi bersama-sama di Borak Kopitiam. Thank you Zack. Pertama sekali sebab puji saya di awal. Sama-sama. Okay, saya mengharapkan pujian tu balik. Tak tahu dapat ke tak? Handsome hari ni Zack. Okay. Apa-apa pun bagi anda semua yang sedang menyaksikan kami, kita nak bagi tahu pada masa yang sama bukan saja anda boleh menyaksikan kami di Kaca TV tetapi juga di Facebook Borak Kopitiam. Dekat situ kami nak mengalu-alukan anda semua yang sedang menyaksikan kami untuk berkongsi pendapat ataupun responlah. Memberi respon anda di ruangan komen yang ada. Kita akan ambil kesempatan nanti masa yang terluang untuk bacakan komen-komen anda. Sebab apa kita nak yang ni program kita menjadi two-way communication. Kita pun nak tahu apa yang anda sedang fikirkan pada masa ini. Betul. Seperti biasa, pelbagai info yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi kalau ada apa-apa berita, mungkin ada apa-apa cerita yang menarik yang ingin dikongsikan, ruangan komen di Facebook tu adalah tempat yang paling menarik, tempat yang paling tepat, tempat yang paling tepat untuk anda beri respon lah. Sebab kita dari tim Borak Kopitiam ni nak tahu sangat-sangatlah apa benda yang mungkin datang daripada isi hati penonton-penonton kita di Borak Kopitiam. Baik, kita sekarang berada di fasa COVID-19, masih lagi penularan ini berleluasa. Kita jaga kita, lebih bertanggungjawab. Jom kita saksikan update terkini kes COVID-19. Betul. Setakat semalam 28 Mei 2021 kita telah pun mencatat angka yang baharu, satu angka yang agak tinggi, yang sangat tinggi, 8,290 kes. Ini adalah catatan jumlah yang tertinggi buat masa sekarang dan juga kes kematian kita telah pun merekodkan yang tinggi juga 61 kematian. Dan kalau anda lihat ini adalah rata-rata kita punya map sekarang ni dah jadi semua warna merah. Betul. Semua dah jadi red zone. Betul. Dan kes yang tertinggi sekali di Selangor iaitu sebanyak 2,052. Ini yang paling terkini. Dan ini merupakan kes yang tertinggi iaitu 8,290 kes positif harian kita. Dan ini seperti anda semua sendiri dapat lihat, jadikan ini sebagai salah satu asbab untuk kita terus kekal di rumah selagi tak ada apa-apa urusan yang penting untuk kita keluar dari rumah. Okey. Jadi bila kita sentuh tentang COVID-19 dan semalam pun sebelum kita tidur pun ada satu berita yang kita terima yang mengejutkan ramai orang Malaysia, dan ini dia di mana kerajaan telah umum penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi, iaitu lebih dikenali sebagai total lockdown, dan ini merupakan fasa pertama yang akan dikuatkuasa mulai 1 Jun 2021. Dan ianya akan diteruskan dengan mengikut fasa lah. Ada fasa pertama, fasa kedua dan juga fasa ketiga. Betul. Dan fasa-fasa tersebut akan diumumkan dari masa ke semasa. Dan bila kita sebut tentang lockdown dan sebagainya, sudah tentunya ada di kalangan anda di luar akan tertanya-tanya. Kalau dah lockdown, macam mana, apa yang kita perlu buat dan sebagainya. Betul. Okey, secara detailsnya yang penuh, okey, kerajaan akan umumkan dari masa ke semasa. Dan juga bagi mereka yang risau, yang akan terkesan dengan ekonomi, jangan risau juga sebab apa, untuk apa yang kita dimaklumkan adalah masa terdekat kerajaan akan mengumumkan pakej-pakej bantuan yang akan diberi kepada rakyat-rakyat. Terus keep updated lah bab kata orang putih kan. Kita kena terus kekal follow Instagram MKN dan sebagainya. Dan bila kita sebut tentang total lockdown ni, macam mana pula nak pergi vaksin? Betul. Inilah dia di mana temu janji vaksinasi tidak terjejas semasa PKP, di mana siapa sahaja yang menerima temu janji untuk divaksinasikan boleh tunjuk saja di apps MySejahtera itu, saya nak pergi vaksin ni. Jadi akan dapat terus pergilah. Betul. Tak ada masalah. Jadi anda semua jangan risau. Tapi sebut pasal vaksin kan, ini merupakan satu antara saya boleh cakap topik yang sangat-sangat hangat Zack dalam beberapa hari ini. Saya tak pasti anda sedang menyaksikan ni sempat ke tidak untuk mendaftarkan diri untuk dapatkan vaksin. Fiona sendiri tak dapatlah. Tapi bagi anda semua yang hari tu bila tak dapat nak daftarkan diri, mungkin anda boleh cek lagi dekat aplikasi MySejahtera anda. Okey, make sure anda refresh. Mungkin dekat dalam sistem dah tolong anda untuk daftarkan nama anda. Tapi bagi anda yang telah mendapat appointment, dapat tarikh, dapat vaksinasi punya date tu, mungkin anda akan rasa macam, okey, apakah persediaan yang saya patut buat? Apa yang saya patut
jangan buat ataupun persediaan yang kita patut buat. Mari kita sama-sama dengar daripada mereka yang telah pun mendapatkan vaksinasi. Okey, dan sekarang ni kita bersama dengan kita ada Izwar Azir, penyampai radio daripada penyampai radio daripada Cool FM. Beliau sendiri telah pun mendapat vaksin dos pertama. Sebab itulah kita panggil terus. Kita panggil terus orang yang pernah berpengalaman. Assalamualaikum Izwan. Salam, selamat pagi Zack dan Fiona. Sama-sama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk kongsikan pengalaman. Baik Izwan, jadi mungkin secara lanjutnya kita boleh teruskan perbualan kita. Bagaimanakah pengalaman Izwan sendiri apabila mendapat vaksinasi tersebut? Apabila kerajaan menawarkan vaksin AstraZeneca, tawaran dibuka pada 2 Mei, saya tak berfikir dua kali. Saya katakan ini adalah peluang yang perlu saya dapat untuk memberikan perlindungan kepada diri saya yang paling basic. Apa jenis vaksin sekalipun tak kira, walaupun pada waktu tu ramai yang kata AstraZeneca boleh menyebabkan blood clot dan kesakitan. Tetapi ramai lupa waktu kita nak pergi haji, pergi umrah pun kita dapat vaksin, ataupun mungkin kita buat perjalanan ke luar negara, ke kawasan-kawasan tertentu, kita terima vaksin. Tapi waktu tu tak ada pula orang buat kecoh, ada kesan sampingan dan sebagainya sebab kita tak ada pengetahuan tentang vaksin tu. Jadi sama juga apabila kerajaan tawarkan AstraZeneca, saya dah buat kajian sedikit, malah saya dapatkan Haliza Hashim di London yang penduduk-penduduk di UK semuanya menerima AstraZeneca. Semua? Jadi saya kata kalau negara maju seperti United Kingdom menerima AstraZeneca, kenapa kita di sini perlu berpolemik apakah ini bahaya dan sebagainya. Saya daftar pada 2 Mei kali pertama kerajaan tawarkan itu dan memang tak jam seperti yang berlaku 2-3 hari lepas. Sebab ketika masyarakat masih takut dengan AstraZeneca. Saya dapatkan slot saya pada 8 Mei dan semuanya lancar. Baik, Izwan, bila Izwan dah disentuh tentang spekulasi dengan masyarakat takut dan Izwan merupakan batch yang pertama untuk terima vaksinasi AstraZeneca ini, mungkin Azwan boleh kongsikan bagaimanakah sambutan masyarakat sewaktu hari kejadian tersebut, Izwan? Saya puji pihak pelaksana pemberi vaksin AstraZeneca ini kerana prosesnya, Zack dan Fiona, kalau saya boleh gambarkan, bahasa saya pakailah mulus. Dia lancar dan tak ada kesesakan, tak ada kekecohan. Orang datang mengikut temu janji yang diberikan. Saya sampai hanya 15 minit sebelum temu janji saya pukul 12 tengah hari. Saya sampai sekitar 11.45 dan bahu kiri saya, bahu kanan sebab saya kidal. Jadi bahu kanan saya dicucuk dengan suntikan AstraZeneca pada 11.59 minit pagi. 1 minit sebelum waktu temu janji saya. Jadi semuanya lancar. Itu menunjukkan tak ada kekalutan, tak ada kekecohan, tak ada orang ramai yang nak ni. Kerana semuanya datang mengikut waktu temu janji yang diberikan. Dan memang pada suatu hari saja saya dimaklumkan di tempat saya menerima vaksin di Universiti Melaya itu hampir 20,000 suntikan boleh diberikan. Jadi semuanya lancar dan sangat mudah saya selesaikan proses vaksinasi saya kurang 30 minit. Oh, laju tu sebenarnya. Okey, mungkin ada mereka yang di luar yang risau tentang vaksin dan mereka mungkin tidak kenal erti vaksin tu secara mendalam. Mungkin Izwan sendiri boleh kongsikan bersama kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah secara general ataupun lebih mendalam mengenai vaksin sebenarnya tu, apa fungsi vaksin, apa yang dia boleh membantu kita. Ramai sekarang Fiona dan Zack menyatakan ataupun mahu mendapatkan suntikan kerana beranggapan bahawa vaksin ini adalah ubat kepada COVID-19. Betul. Alah tu kena betulkan pemahaman kita kerana vaksin bukan ubat, sebaliknya dia adalah shield ataupun pelindung kepada kita. Kita mungkin akan kena COVID-19 setelah menerima vaksin sekalipun, tetapi tahap kritikal yang akan kita alami
antara orang yang telah menerima vaksin dan orang yang belum menerima vaksin adalah berbeza. Seseorang yang belum menerima vaksin apabila dijangkiti COVID-19, dia berisiko untuk masuk ke hospital dan juga risiko yang paling kita tak mahu, nauzubillah, boleh maut akibat COVID-19. Tetapi orang yang dah menerima vaksin, sekurang-kurangnya badan dia ada satu bentuk pertahanan yang akan melawan balik virus ni. Dan doktor-doktor sendiri bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat dunia menyatakan bahawa orang yang dah divaksin, pertahanan diri yang dimilikinya itu akan membolehkan dia mengurangkan risiko dia pergi ke hospital dan juga maut. Jadi kalau dia dah dapat vaksin, kalaupun dia kena COVID-19, tapi sekurang-kurangnya dia boleh lakukan kuarantin kendiri di rumah sahaja dan insya-Allah kemudian akan sembuh. Baik Izwan, selain daripada itu juga Izwan, kita sekarang ni kita tahu ramai yang mendapatkan temujanji untuk divaksinkan. Tapi setelah macam-macam cerita yang tular di media sosial yang tidak sahih dia punya infonya kan, yang telah dapat temujanji mereka tidak pergi. Jadi mereka mengatakan baik bagi kepada orang yang nak, yang percaya vaksin ini. Jadi apakah pandangan Izwan dan sedikit nasihat yang mungkin Izwan boleh berikan kepada mereka-mereka seperti itu? 11.59 vaksin masuk dekat bahu saya. Saya boleh balik rumah happy kan. Dan saya pun gembira sebab saya dah dapat vaksin. Pada pukul 7 bukan sebelum tu. Apabila saya balik rumah, saya mengalami satu keadaan saya sangat mengantuk, Fiona dan Zack. Saya tidur sampai saya tidur yang macam baby. Deep. Betul, deep sleep. Saya tak mimpi apa pun. Saya betul-betul macam rasa letih. Saya bangun pada petang tu dan pada waktu malam sekitar pukul 10 saya ada rasa nak demam sikit lah. Tapi makan 2 biji Panadol, tidur. Esok pagi saya dah dah sihat, saya dah gembira, dah happy. Kepada anda yang mungkin berfikir vaksin ini akan menyebabkan anda demam, tak boleh makan, tak boleh bangun tidur, tak boleh kerja, salah. Walaupun sebenarnya ini bergantung kepada keadaan badan kita sendiri. Lain orang, lain kondisi badan dia. Betul, kan? betul. Dan apa yang perlu anda lakukan adalah anda perlu cukup rehat sebelum pergi ke pusat vaksinasi, makan secukupnya, minum air dan dapat vaksin, tolong jangan buat kerja-kerja yang berat. Anda berehat sahaja macam saya tidur dan kemudian anda dapat kurangkan kesan sampingannya itu. Kepada mereka yang dah dapat temujanji vaksin tapi tak nak pergi, satu, anda merugikan pack vaksin tu sebab apabila dah dikeluarkan dan anda tak datang, dia tak boleh duduk lama-lama di luar tau. Dan kalau dia terlalu lama di luar, kita terpaksa buang dia. Oh, okey. Oh, itu info yang menarik juga tu. Terima kasih Izwan. Ya, jadi tolong jangan bazirkan vaksin hanya kerana kita takut nanti aku demam, nanti aku sakit. Tapi satu vaksin yang ada berapa ribu orang lagi nak tu dibazirkan begitu sahaja. Jadi tolong lakukan ataupun jadi warga negara yang bertanggungjawab. Apabila anda dah dapat temujanji suntikan vaksin, pergi. Saya faham ada masalah dengan warga emas kita yang mereka tak ada siapa nak bawa, tak ada siapa nak tunjukkan apa yang perlu mereka lakukan. Inilah seruan kita bersama Zack, Fiona, supaya mereka yang boleh membantu warga emas kita, terutamanya di kawasan pedalaman, luar bandar kan, kalau mereka ada temujanji tu, kita bawa mereka ke pusat-pusat vaksinasi ni supaya mereka pun boleh mendapat vaksin kerana apabila kita semua dah divaksin, kita ada perlindungan kelompok atau immunity kelompok ni dan semua kita akan lebih selamat dalam COVID-19. Baiklah, terima kasih, Izwan. saya dah tak ada soalan dah sebab Izwan dah jawab semua dengan lengkapnya. Bagi kita siap satu lagi info yang cukup penting. Ini adalah satu perkongsian sangat-sangat penting dan juga menarik. Terima kasih Izwan sebab sudi berkongsi dengan kami di sini di awal pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Izwan. Salam, jumpa lagi. Sama-sama. Itu dia perkongsian yang begitu menarik sebenarnya. Betul. Banyak info yang kita tak tahu juga. Betul. Dan dikongsikan oleh sahabat kita Izwan Azir, merupakan seorang penyampai radio dari Cool FM. Baik, jadi kita masih lagi di dalam perkongsian info COVID-19 dan ini ada satu berita yang agak kita rasa harapnya benda ni tak berlaku lah, di mana Malaysia antara 19 negara yang berpotensi untuk hancur dari sudut kesihatannya akibat wabak COVID-19 dan ini dilaporkan
dari data antarabangsa lah, The Guardian semalam, di mana difahamkan bahawa 19 negara dari seluruh dunia yang berisiko mengalami kehancuran total pada sistem kesihatan akibat daripada situasi yang tidak terkawal. Dan negara-negara ni selain daripada India, Argentina, Iran, Nepal, Filipina dan sebagainya, termasuk jugalah negara Malaysia. Jadi ini sepatutnya memberikan kesedaran yang lebih luas kepada kita bahawa ini bukan satu kata agenda lah, satu teori konspirasi dan sebagainya. Memang bukan. Ini memang satu benda yang betul. Tolong betul-betul kita akan jaga kita berlebih bertanggungjawab, insya-Allah. Dan bukan itu saja, sebenarnya banyak benda yang berlaku dalam minggu lepas dan juga minggu ini. Minggu ini juga kita semua dikejutkan dengan satu berita yang tidak begitu baik, iaitu kemalangan yang berlaku antara dua LRT di lane LRT Kelana Jaya. Dan bagi anda semua yang turut orang kata macam dengar mengenai berita ini, kita akan berikan sedikit perkembangan ataupun berita yang kita dapat di laman sosial. Dan ini daripada The Vocat. Artinya saya nampak ramai orang cedera dan meraung. Ini adalah perkongsian daripada salah seorang mangsa yang terlibat dalam kemalangan LRT tersebut. Dan mengikutnya, ini adalah satu insiden yang sangat-sangat cukup besar sebab melibatkan seramai 213 orang dekat dalam tu. Dan hari ini kami di Borak Kopitiam telah pun membawa seorang mangsa yang turut terlibat dalam kemalangan tersebut di atas talian bersama kami untuk berkongsi secara lanjutnya tentang kemalangan tersebut. Betul. Dan sekarang ni bersama kami di atas talian kita ada Encik Telmis bin Igilani. Hello Encik Telmis. Assalamualaikum Encik Telmis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua yang ada di rumah, Encik Telmis merupakan salah seorang mangsa yang terlibat dalam kemalangan yang telah berlaku dalam LRT Kelana Jaya beberapa hari yang lepas. Jadi Encik Telmis boleh kongsikan bersama kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah, apakah sebenarnya yang terjadi pada hari tersebut, hari kejadian? Pada hari tersebut sebenarnya saya pun tak tahu benda tu akan terjadi. Masa tu saya keluarkan phone untuk mendial isteri saya. Sebab dah baru balik dari kerja kan. And then masa LRT tu bergerak, and tiba-tiba dia berlaku macam secara pantas macam tu berlaku. Dan saya pun tercampak daripada tempat duduk saya. Maksudnya Encik Telmis sedang duduk ketika itu? Saya duduk ketika itu. Okey. Jadi Encik Telmis, saya faham ini adalah satu insiden yang memberikan satu impak terhadap psikologi Encik Telmis sendiri. Tetapi izinkan saya bertanya, keadaan Encik Telmis pada ketika itu bagaimana? Bagaimanakah Encik Telmis melalui situasi tersebut dan kecederaan yang Encik Telmis hadapi dan keadaan sekeliling, mereka di sekeliling itu macam mana yang mungkin secara ringkas Encik Telmis boleh kongsikan bersama dengan kita? Baik, masa tu selepas saya dah tercampak tu, saya berdiri dalam keadaan yang panik dan terkejut. Lepas tu saya perasan hidung saya tengah berdarah. Tapi nasib baik ada dua orang amoy. Pada ketika tu mengulurkan tisu dan mengkenaki saya untuk duduk supaya relax. Masa tu saya duduk, saya pegang hidung dengan tisu. Lepas tu saya cakap saya nak phone saya sebab saya nak menghubungi isteri saya. Allah. Benda ni macam bagi saya agak mengejutkan lah. Saya rasa terkejut sikit je. Dan perasaan takut pun ada. Okey. Macam mana pula dengan respon? Dengan masa tu bila saya tengok sekeliling pun ada ramai yang menangis, menjerit, minta tolong. Saya pun terinspirasi untuk membantu apa yang saya patut buatlah pada ketika tu. Sempat jugalah bantu beberapa orang untuk berdiri semua. Okey, macam mana pula dengan respon dan juga bantuan daripada pasukan keselamatan pada hari tersebut? Saya agak pantas laju ke? Memang pantas dan laju jugalah bantuan yang saya terima pada hari itu. Sebab salah seorang pun perasan hidung saya berdarah, lepas tu saya pun dah start rasa kaki saya rasa sakit masa tu. So, diorang pun panggil bantuan lain untuk mengusung saya naik ke atas dan menunggu ambulans ke atas lah.
Memang pantas lebih-lebih lagi dekat buat kecemasan masa tu. Baik. Jadi terima kasih banyak Cik Telmis kerana serba sedikit berkongsikan bersama dengan kami. Dan kami di Tim Borak Kopitiam harap Cik Telmis makin pulih, makin baik dan juga makin pulih lah dari segi kita dari segi kesihatan, kesihatan mental dan fizikal sebagainya. betul. Terima kasih Cik Telmis di atas perkongsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Baiklah, itu dia sedikit sebanyak perkongsian kita sempat kongsikan bersama dengan anda antara benda-benda yang viral dan juga cukup panas untuk diperdebatkan pada minggu ini. Dan juga anda semua, kita dah sebenarnya dah orang kata macam dah biasa dah tentang kalau kita nak suruh anda untuk duduk di rumah, patuhi SOP. Saya rasa benda tu kita dah tak payah lagi nak bagi tahu. Kerap Sebab sangat, masing-masing dah tahu dah benda ni dah kira macam that's what you should do, that's what we should do. Kan? Tapi kita ambil dari segi nilai moral ataupun dari sudut-sudut yang positif. Apa yang sedang melanda kita ni. Betul. Contohnya pada tahun lepas apabila berlangsungnya PKP, ramai rakyat Malaysia yang melafazkan ataupun meluahkan kekreatifan. Ada perkataan kekreatifan? Kreativiti mereka dengan macam-macam aktiviti. Antaranya macam memasak, buat menu yang baru, lepas tu melukis dan sebagainya. Dan topik kita pada hari ini akan berkecimpung dalam tajuk ekspresi seni. Ya, dia pergi masuk Pahang, masuk Gua Musang sikit, patah balik ke Selangor. Baik, itulah dia topik kita hari ini, ekspresi seni. Di mana, yalah, macam Fiona katakan tadi, PKP 1.0, kita telah mengeluarkan diri kita yang kita tak sangka kita mampu buat. Hari ini kita akan sama-sama mengumpaskan lagi isu ini, ekspresi seni. Mungkin kalau anda, bagaimanakah anda mengekspresikan anda punya seni? Komen kita di bawah. Tapi sebelum itu boleh kita rehat dulu? Boleh kita rehat dulu? Rasa macam kering tekak ni. Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Baik, jangan mana-mana. Kepada anda, bagaimanakah anda mengekspresikan seni anda? Macam kita kadang-kadang dalam dunia ni, macam Zack sendiri secara peribadi, kalau ada benda yang Zack rasa alamat terbelenggu di dalam jiwa, kadang-kadang kita tak boleh luahkan mengikut kata-kata, Zack ekspresikan melalui lagu. Betul. Macam Fiona pula macam mana? Macam Fiona, macam dululah sebelum-sebelum ni, kalau ada benda yang Fiona tak boleh nak ekspreskan, Fiona akan buat haiku. Haiku. Tahu tak haiku tu apa? Tak apa, nanti kita borak. Sebelum panjang nanti overrun pula Fiona. Baik. Jadi kita berbual tentang ekspresikan seni ni. Bersama dengan kita ada seorang tetamu, Amar Hamizan. Bersama dengan kita di mana beliau mengekspresikan seni beliau melalui lukisan. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam. Hai. Okey, baik. Jadi kita terus kepada kita punya fokus utama kita. Seni melukis. Okey Amar, kita tahulah bila kita sebut tentang lukisan dia, kita perlukan idea. Kita perlukan kreativiti dan minat. Macam Amar sendiri, macam mana datang minat untuk melukis tu Amar? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Hamizan. Saya dulu seni ni bukan saya punya bidang lah sebenarnya. Saya punya macam mana, saya start kecil memang hobi melukis lah. Apa-apa kalau bosan, conteng ni, main tanah liat, main, faham tak? Kita dah dari kecil dah start meneroka benda-benda macam tu. Dah start nak explore benda-benda macam tu. And gambar-gambar kartun kita dari kecil pun asyik melukis kan. So lama-lama nak explore benda baru sampai jadi minat. Faham tak? Hobi ke minat. Kalau kita tengok seni kan sebenarnya dia adalah satu skop yang sangat luas. Besar, betul. Jadi kita nak tahu Amar punya kind of lukisan tu dikategorikan jenis lukisan apa? Sebab sekarang kalau kita tengok dekat TV ni anime dan sebagainya. Ni anime kan? Saya macam-macam saya buat. Painting saya buat, anime saya buat, drawing saya buat, ada yang saya buat macam macam-macam saya buat, doodle saya buat, kaligrafi pun saya buat. Tak tahu. Semua benda dia buat. Jadi adakah jurusan Amar ambil jurusan seni ataupun tidak? Tak, saya ambil ekonomi dekat UKM. Tu yang pelik tu. Ambil Ni lah hobi betul-betul hobi lah. Memang tak ada ambil tak ada. Dan Amar, mungkin Amar boleh nak tunjukkan kita sedikit apa hasil karya Amar ke macam mana ke, tunjukkan demo ke? Boleh, silakan kita nak tengok. Demo saya buat isu COVID dengan Frontline ni boleh Boleh. So live melukis ni, conteng boleh bang? Boleh, silakan.
So sambil Amar melukis dan sebagainya, mungkin Amar boleh kongsikan dengan kita bagaimanakah kalau macam Amar nak tunjukkan isu-isu yang terkini, tentang COVID-19, frontliner dan sebagainya. Apakah idea dasar yang ada di Amar untuk Amar melukis pada awal peringkatnya? Okey, saya ni bila tengok frontliner ni, bila isu COVID ni, antara yang saya kasihankan adalah frontliner lah. Sebab mereka ni antara yang banyak berkorban untuk kita kan. Jadi, bila kita degil tak pelanggar SOP ni kan, antara yang saya kesian tengok adalah frontliner. Dia orang kena duduk dekat hospital lama kan. Family pun tak jumpa. So, saya akan lukis gambar frontliner. Tahulah, saya contoh harap nampaklah muka dia. Nampak, tak apa. Ini pun dah terkejut ni, dah nampak dah cantik ni. Betul. Walaupun baru rangka sahaja. Tapi kita nak tahu macam mana, mungkin macam Amar tadi dah cerita, Amar mula berkecimpung dalam dunia seni. Nampak tak? Cakap-cakap macam tu dah jadi, dah nampak, dah cantik dah dia. Terkejut saya. Okey, Amar tadi ada cakap, Amar berkecimpung dalam dunia seni lukis ni, start daripada hobi, dari kecil-kecil, lukis sana, lukis sini macam tu kan. Secara professionally lah. Okey, Amar start dah berapa tahun? Maksudnya dah start ada lukis produk dekat atas tote bag dan sebagainya. Produk saya sebenarnya dulu tak ada pun fokus dekat menjual. Dia saya bagi free kan. Tapi bila macam ramai sangat yang minta, jadi saya pun rasa macam kita boleh lah kot buat bisnes kan. Buat macam apa? Buat bisnes untuk dapat duit saku. Okey. Amar, ini Amar melukis. Buat penonton Borak Kopitiam yang di rumah yang sedang menonton, ini merupakan lukisan yang dilukis oleh Amar secara live bukan edit, bukan pre-record, bukan. Sebab bila saya tengok gambar ni Amar, secara peribadi sejujurnya memang dah rasa dah. Memang kita tengok macam seorang frontliner yang sedang merindui keluarganya ataupun merindui orang yang tersayang, dan serba sedikit memang menyentuh perasaan. Jadi mungkin Amar boleh kongsikan juga macam mana menerusi lukisan ni Amar rasa dapat memberi ekspresi kepada seni tersebut, Amar. Saya dulu kalau lukis memang kosong lah pasal ekspresi muka, emotion semua. Saya pun masih belajar lagi benda ni. Kalau tak edit lah, salah. Tak nampak angle lain. Tak apa. Lepas tu saya, emosi ni pada saya penting dalam seni ni. Kalau macam lukisan gambar ni kan, kita buat benda yang kalau boleh orang nampak tu, nampak kesan macam dia terasa. Dia rasa something. Orang boleh rasa hanya pada gambar sahaja, lukis from gambar sahaja kan. Betul. Jadi saya punya, sekarang kan COVID kan, orang tak boleh jumpa parent, tak boleh beraya sekali. Jadi antara benda yang saya nak buat, macam ni lah, tengah rindu mak ke, rindu anak ke, rindu family ke. So ini antara benda yang saya boleh buat lah untuk frontliner. Kasihan kat orang juga kat hospital tu kan, yang kita kena dekat SOP. So apa tadi soalan dia, saya lupa. Saya tak boleh fokus. Kalau kita tengok kan dekat gambar sebelah, selain daripada ada bentuk-bentuk macam kartun, anime, Amar juga ada buat seni-seni macam watercolor macam tu. Betul ke? Macam scene-scene macam laut, ada bukit, tasik. So bila Amar, bila mood Amar tu datang untuk lukis-lukis? Mesti ada masa time seronok nak lukis kartun, tiba-tiba ada masa nak lukis hujan lah, nak lukis hutan lah. Bila? Selalunya kalau macam hujan-hujan, saya akan lukis pemandangan lah kalau hujan-hujan. Saya akan upload video tu, saya just macam sonok-sonok sendiri je. Saya akan ambil colour, saya buat sendiri di rumah macam petang-petang kan. Tengah-tengah stres lepas belajar apa semua, melukis kejap, buat painting kejap. Sambil-sambil buka muzik, lepas tu melukis ke painting ke, laut ke, hutan ke, pemandangan ke, langit ke, macam-macam lah saya buat. Okey. Amar, bila kita tengok contoh-contoh lukisan yang Amar pernah buat ni, memang kita rasa kagum. Jadi boleh tak Amar, kalau boleh lah kita nak request sikit Amar, untuk Amar mengekspresikan seni Amar melalui lukisan dengan menunjukkan sokongan terhadap Palestin. Boleh tak Amar? Boleh. Okey, jom. Ini tak tahu Amar nak buat macam mana ni. Kita letak dia on the spot ni. Boleh, tak ada masalah. Sebab tadi sebenarnya Amar yang gambar tadi tu, Amar cakap tak jadi. Tapi sebenarnya di mata kita betul, macam tu tak jadi. Macam mana kalau kita yang buat kan? Tapi kalau kita tengok di Facebook kan, Facebook Borak Kopitiam, ada banyak peminat-peminat ataupun penyokong
Amar sendiri memang puji Amar merupakan artis yang sangat talented, multi talent sebab boleh melukis pelbagai jenis seni dan ini bukan senang sebab kalau kita tengok Amar sendiri ada bagi tahu Amar tak pergi kelas kan? Tak pernah masuk kelas seni. Tiga kot itu pun main conteng kat dalam buku sekolah kan. Kecil. Nampak? Kalau parents yang ada dekat rumah, kalau anak-anak main conteng, jangan marah tau. Itu mungkin akan menjadi Amar pada masa yang akan datang. Sebab itulah bila anak saya menconteng dinding tu, saya tak marah. Dinding. Saya tak marah kata, ini ekspresi seni ni. Okey, kalau kita tengok kan di Instagram Amar sendiri pun ada menunjukkan solidariti kepada Palestin dengan menerusi seni-seni. Antara contohnya macam Zack tadi request tadilah. Ini adalah salah satu contohnya yang bezanya yang ini Amar tunjuk secara live. Dan kalau anda lihat memang sangat bila kita pandang je memang dah nampak dah get the feel dah. Boleh tak Amar bagi tahu kita macam mana sebenarnya menerusi lukisan tu boleh menyentuh perasaan orang yang sedang tengok lukisan tersebut? Dia sama macam kita tengok dalam real life. Kita tak nampak depan mata. Tapi bila benda tu kita nampak, contoh gambar lah kan, fotografi. Orang tengok gambar, orang tengah makan tepi jalan ke. Dia macam meraih. Macam mana kita akan rasa simpati, akan rasa kesian hanya dengan gambar. Sama juga dalam melukis. Komik ke, anime ke, orang buat gambar ni kan. Boleh je kita buat macam ni kan, gambar askar Israel ni tengah tembak senapang kepada budak. Normal ke dalam dunia boleh buat macam ni dekat budak-budak kan? Jadi ini pun salah satu cara untuk kita tunjukkan gambar like macam ni kan. Normal ke orang askar boleh tunjuk senapang kepada budak kan? Bila orang tengok gambar ni, inilah tengah berlaku dekat Palestin sekarang. So askar ni dia tengah cakap dekat budak ni, budak ni buat pisau ke, teris ke, dia pegang beg kat sini kan. Saya tak tahu buat beg kat sini kan. Macam tu je dia boleh tambah beg. Okey. Budak ni kata dalam ni ada buku, gula-gula ke, tak kisahlah apa-apa pun dalam ni. Macam ni. Allahu Tak Akbar. macam ni boleh fikir nak pisau lah, senapang lah kan. Tapi ni yang berlaku dekat Palestin yang saya suka nak buat lah kat dalam live ni. Ni spontan je bang, minta maaf lah, spontan sikit. Okey, baik. Jadi Amar, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan melayan kami request macam-macam last minute kan. Okey, sebelum kita tinggalkan, rasanya nak tinggalkan Amar ni sebenarnya. Tak apa, nanti kita borak lagi. Mungkin Amar boleh kongsikanlah Instagram dan sebagainya pada penonton-penonton Borak Kopitiam yang tertarik bukan sahaja dengan rambut Amar tapi dengan karya seni Amar. Silakan Instagramnya. Instagram saya Amar Mijan. Saya juga ada YouTube channel saya. Amar Mijan. Saya buat mengajar dan saya buat entertainment. Saya baru je dapat silver play button 2 minggu lepas. Thank you so much kepada semua. Tahniah Amar. Saya buat di YouTube saya. Di YouTube dan Instagram. Okey, terima kasih Amar. Thank you, Assalamualaikum. Hui, cantik. Thank you so much. Okay, thank you so much. Okey, bye-bye. Itu dia. Seorang anak muda yang berpotensi besar. Ini kita kena jaga. Ini kita panggil emas untuk negara. Sebab, you tahu tak, sekarang ni saya rasa macam mana? Macam mana? Rasa macam tak terkata-kata. Sebab rasa macam, wow, cantik. Sebab apa, Amar dapat melafazkan kekreativitinya. Kreativitinya Menerusi seni di mana beliau tak pernah pergi pun kelas mana-mana. Tapi setakat just practice makes perfect. Sebab itulah kita kata, kita kalau minat benda tu, kita kena sentiasa practice benda tu. InsyaAllah by one day nanti kita will be good in that particular thing yang kita buat. Ya, betul. Terima kasih kepada anda semua yang terus beri komen kita. Komen saja apa-apa. Kita layan. Nampak Fiona pun baca kan. Betul tak? Tapi sebelum itu, jom kita bersama untuk segmen JMTV. Kita bersama apa pula kali ni? Seri Lady. Jom, let's go. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Borak Kopitiam. Saya Puan Juzaila Sharif atau lebih dikenali sebagai Umi Ju. Saya adalah founder kepada produk Seri Lady dan juga Seri Men. Alhamdulillah, produk kami telah berada di pasaran daripada 2017 lagi dan kami telah berada di seluruh Malaysia dan pasaran terbesar kami adalah di Singapura. Okey, terus saja kepada kelebihan jamu Seri Lady yang mana jamu moden on the go yang rasanya sedap, tak pahit macam jamu yang lain dan kebaikannya boleh membantu masalah senggugut, pidek tak teratur serta keputihan dan dia boleh membekalkan tenaga serta boleh membuat wajah flawless seawal 3 hari. Masalah yang disebutkan tadi adalah masalah biasa yang dialami oleh wanita yang menyumbang kepada ketidakstabilan hormon dan emosi. Seri Lady dan Seri Men telah banyak mengubah kehidupan ramai orang sejak ia dipasarkan. Ada suri rumah yang tak ada pendapatan tapi setelah menjadi ejen, stoki, dropship di Seri Lady, mereka telah berjaya membuat pendapatan 6 ke 7 angka setiap bulan.
Apa yang menariknya, mereka ni semua bermula daripada zero dengan program dropship tanpa modal. Dengan usaha dan bimbingan daripada Seri Lady, mereka telah berjaya membuat jualan sampai RM3 juta pada tahun 2020. Boleh lihat di kaca TV antara pencapaian ejen dan stokis kami yang berjaya. Kami nak cari lebih ramai ejen dan dropship untuk menyertai kami. Nak jadi ejen kami sangat mudah. Cuma perlu WhatsApp kami pada nombor yang tertera di kaca TV anda. Tim kami akan bantu anda. Alhamdulillah, sempena bersiaran di Borak Kopitiam ni, saya nak berikan 3 promosi yang sangat istimewa. Iaitu yang pertama, jus Lady Combo Smart Pack RM80, jimat RM10. Yang kedua, jus Lady Box RM119.90, jimat RM10. Dan jus Lady Jus Remain Combo RM280, jimat RM19.80. Anda juga berpeluang menjadi VIP membership kami secara percuma dengan setiap pembelian jus Lady dan Remain. Dan dengan setiap pembelian combo jus Lady dan Remain, anda akan mendapat eksklusif free gift dari kami. Inilah gabungan mantap dari Seri Lady dan Seri Man untuk suami isteri bagi mengeratkan hubungan agar sentiasa sihat dan bertenaga. Itulah dia. Thank you Seri Lady dan juga Seri Man. Okey, tadi kalau kita dah bawakan seorang insan yang cukup kreatif, Amar. Sekarang ni kita akan bawakan seorang lagi tetamu yang sangat-sangat kreatif. Okey, kali ni canvasnya lain pula. Bukan atas kertas. Ya, di atas muka. Sebab itu kita bawakan seorang tetamu jauh istimewanya daripada Debak Sarawak. Kita ada Odliawati Yusof. Hello. Atau lebih dikenali ni nama dia Hagia Sofia. Betul ke? Okey, jadi sepanjang interview ni kita akan panggil Hagia je lah. Betul kan? Boleh kan? Ya. Okey, kalau kita tengok dekat Facebook, kita pun dah ada banyak peminat Hagia yang sedang menunggu kemunculan Hagia. Jadi memang no doubt Hagia memang cukup terkenal dalam dunia face painting ni lah. Okay, which is the point yang kita akan fokuskan pada hari ini. Macam tadi kita cakap, sebelum ni tetamu yang kita bawakan, dia punya tempat melukisnya adalah atas canvas, atas kain. Yang ini tempat melukisnya adalah atas muka orang. Jadi untuk pengetahuan anda semua, okey, Hagia merupakan jurusolek pelbagai special effect, art dan juga makeup. Jadi kita nak tahu juga Hagia dah berkecimpung dalam dunia face art dan juga makeup ni berapa lama? Okey, saya berada dalam bidang ni baru setahun lebih. Baru setahun lebih? Setahun lebih. Semuanya bermula dari PKP pertama tahun lepas. Wow. Saya mula aktif dari situ sebab duduk rumah kan, tak ada apa nak buat. Mulalah timbul idea kreatif. Tetapi sebenarnya sebelum ni saya merupakan seorang kartunis dan juga pelukis portrait freelance. Tapi saya beralih ke bidang makeup sebab normal kan fitrah perempuan minat makeup. Tapi saya tak nak berhenti melukis. Jadi saya ketengahkan bidang seni visual itu ke dalam bidang makeup. Wow. Okay. Ini antara hasil-hasil karya Hagia sendiri. Jadi macam tadi pun Hagia dah sebutlah kenapa istimewanya, kenapa menariknya seni yang dipilih oleh Hagia ni sendiri. Tapi kita nak tahu, kenapa memilih untuk melukis di muka? Sebab kita tahu susah. Tapi bagaimanakah Hagia sendiri boleh terinspirasi untuk memulakan, okey, dahlah aku nak buat macam ni lah. Aku nak ekspresi seni aku berbentuk ini. Macam mana Hagia? Mungkin boleh kongsikan secara ringkas. Okey, ini soalan yang saya selalu terima. Silakan. Yang menariknya face painting ni, dia dilakar pada wajah. Di mana wajah itu merupakan satu kanvas hidup yang dapat menggambarkan ekspresi, personality, bahkan mood pengkarya itu sendiri. Mood pengkarya. Setiap satu art yang dilakar pada wajah itu, dia bukan dibuat saja untuk suka-suka tau. Tetapi dia ada motif dan penyampaian dia. Okey, sebagai contoh yang paling senang, kita tengok pada perlawanan bola. Kita selalu tengok face painting yang mereka buat, bendera untuk melambangkan semangat dan sokongan mereka kepada tim mereka. Tapi Hagia, yang menarik perhatian kami adalah apabila Hagia mengatakan Hagia baru menceburi bidang ini sewaktu PKP 1.0 dulu. Tapi bila kita tengok hasil karya Hagia sekarang ni, macam orang yang dah berbelas tahun. Jadi sebenarnya adakah ini bermaksud melukis di atas kanvas?
ataupun atas kertas adalah sama perasaan dia apabila kita melukis dekat atas muka orang? Sama. Setiap seni itu dia bermula dari keikhlasan. Sebab kalau tak ikhlas, dia takkan jadi kan. Nah, betul. Keikhlasan tu. Keikhlasan Macam ini okey, sekarang ni awak melukis ini macam ini macam DJ. Ini macam kita punya kan? DJ Nur Hisham kan ni? Yang ni Ui, betul. Okay. Macam mana awak lukis sendiri angle macam mana awak boleh tengok kat muka awak sendiri Saya melukis melalui pantulan cermin je. Pantulan cermin, tuan-tuan dan puan-puan. Ini luar biasa. Apa benda ni? Saya nak tahu juga. Memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Wah. Okey, bila kita sebut tentang kesabaran dan juga ketelitian, Ya. biasanya untuk habiskan satu lukisan dekat atas muka lah. Antara contoh yang macam ni, ambil masa berapa lama sebenarnya? Okey, kalau art yang detail, saya memerlukan masa yang lama sikit. Dari 2 ke 5 jam. Oh, 2 ke 5 jam. 2 ke 5 jam Oh. Okey, tapi kalau kita tengok kan macam Hagia sendiri dah bagi tahu merupakan seorang kartunis freelance. Maksudnya dah ada basic lah dari segi lukisan. Bagi mereka yang tak ada basic lukisan, adakah mereka masih lagi mampu untuk buat face art macam ni? Boleh. Bermula dari face paint yang simple lah. Sebab lama-lama diasah, dia memang akan lagi detail lukisan dia. Okey, Hagia, kita nak tahu macam mana face art ni boleh menjadi seni yang menunjukkan solidariti kepada macam sesuatu isu. Sebagai contoh sekarang ni, perang Palestin. Okey, saya percaya setiap orang ada sumbangan dia walaupun sekecil zarah sekalipun. 20 Mei minggu lepas saya dengan rakan-rakan art saya, rakan-rakan Muar Art, kami bekerjasama buat satu collaboration untuk solidariti Palestin. Setiap Muar mereka akan menyumbangkan hasil untuk menjelaskan situasi di sana, untuk spread awareness kepada masyarakat, kepada orang-orang yang lihat karya kami. Ada yang buat SFX, beauty dan juga art. Setiap art yang disumbangkan itu mempunyai kekuatan mereka sendiri. Dari, tak kisahlah dari yang dah profesional ataupun maupun newbie. Setiap art yang mereka pamerkan itu melambangkan kesedihan. Ada yang menunjukkan kemarahan, ada yang menunjukkan semangat dan sebagainya lah. Dan seperti kita lihat pun pakaian dan pilihan warna hari-hari ini pun merupakan solidariti untuk Palestin juga. Ada ini macam warna bendera Palestin jugalah. Jadi Hagia, terima kasih banyak. Tapi sebelum itu mungkin Hagia boleh kongsikan Instagram kepada penonton-penonton Borak Kopitiam yang nak follow Instagram Hagia, silakan. Okey, kepada sesiapa yang nak berminat melihat karya saya lain, boleh follow IG saya, Ismi Hagia, dan juga laman Facebook saya, Hagia Sofia. Alright, terima kasih Hagia. Semoga dipermudahkan lagi urusan-urusan anda di masa mendatang. Assalamualaikum. Itu dia. Fiona. Nak saya lukis ke muka awak? Jangan. Awak jangan conteng muka saya. Bahaya. Okeylah, sementara kita nak berbincang lagi betapa dahsyatnya si Hagia Sofia ni. Jom, kita ada lagi JMTV. Mari. Sebelum tu kita ada satu video dulu. Bukan JMTV Alamak, silap. Excited. Excited mengenai face. Ada satu lagi video mengenai face yang kita kongsikan. Ingin berkongsi dengan anda semua. Jom sama-sama kita saksikan. Ayo. Topik kita sangat menarik tentang face painting. So sekarang berani tanya, kita ada Ika. Hai. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin Ika boleh ceritakan sedikitlah sejak bila Ika melukis face painting ni? Asal Ika beauty. So dalam face painting ni 3 tahun kot dah buat sebab Ika minat face painting ni. Tak ramai orang boleh buat kan. So kita macam nak mencuba. Bila cuba-cuba rasa macam kita macam best pula kan buat. Kita bila dah jadi benda tu macam rasa hati tu pun puas.
Apa trademark Ika punya face painting ni sebenarnya? Kita meluahkan sesuatu benda macam konvik sekarang. So kita meluahkan sesuatu karya tu, tema tu lah kita ambil sebagai luahan hati kita. Kebanyakan Momo Makeup face painting ni dia banyak berkarya tu melalui hati. Mungkin kenapa Ika memilih untuk buat pasal COVID-19? So jumlah angka pun makin lama makin meningkat. So macam kita pun risau. Kita nak bercakap pun tak tahu nak bercakap macam mana. So kita meluahkan keadaan sekarang ni melalui face painting lah. Nak orang-orang Malaysia ni duduk rumah, stay at home. Kita jaga kita. So dengan itulah kita meluahkan karya tu. So kita macam nak bagi support punchline-nya. So diorang pun penat kan. Kita tak tahu macam mana perasaan diorang. Macam tu je lah yang kita boleh support, bagi semangat supaya mereka tak give up. Alright, selalunya kalau macam buat face painting ni ambil masa yang lama kan. Mungkin Ika sendiri Ika dalam bidang ni tak terlalu mahir. Kiranya dalam face painting ni memang detail lah kita kena buat. Lagi-lagi kalau art nak lukis orang dalam 2 jam, 3 jam, kadang 4 jam. tengok face painting kat muka ni, macam mana boleh nampak real? Mungkin ada tips cara makeup tu ke, warna ke? Satu, warna macam maksud-maksud tentang lukisan tu, face painting tu, itu semua orang yang berkarya tentang face painting ni, kebanyakannya diorang berkarya tu, art diorang tu ada maksud je. So kita nak kena pilih dari segi teknik timbul, teknik tenggelam, macam mana kita nampak sopak tu, itu semua teknik lah. Ada setengah yang belajar, ada setengah dia belajar sendiri. Macam Ika belajar sendiri. Ika just tengok YouTube, international punya. Mungkin apa yang menarik tentang face art ni sendiri sebenarnya? Face art ni yang menariknya, sebenarnya benda ni tak ramai yang boleh terima. Benda ni tak terdedah sangat tau. Bila kita cuba sesuatu tu, kita boleh buat, Ika rasa macam benda tu special. So bila dah buat, dah jadi, so kita macam rasa macam puas hati, kepuasan tu sebenarnya. Kadang-kadang ada setengah muar ni dia boleh nampak gambar tu hidup, nampaklah air mata tu, nampak seketul memang nampak air mata. Sebenarnya kira macam skill lah, teknik tu kita kena tahu lah. Betul lah. Kalau macam Ika mungkin boleh buat lah teknik nak buat air mata kan. Kalau macam Kiki nangis terus, berjurai dah air mata kat atas muka dah. Alright. Apa terima kasih Ika daripada Borak Kopitiam. Okey, sama-sama. Okey, bye. Bye. Betul, kita nak kongsikan dengan anda padat dan ringkas di mana siapa tak nak benda yang percuma kan. Sebab itu ini adalah peluang untuk anda akses percuma kepada semua. Okey, tonton sinema ni, kita ada tonton sinema dari 12 Mei hingga 1 Jun. Nikmati filem dan telemovie lokal terhebat di tonton sinema. Caranya mudah, anda terus layari www.cinema.tonton.com.my ataupun muat turun saja aplikasi Tonton di Google Play dan juga App Store. Ingat, akses percuma pada 12 Mei hingga 1 Jun. Kalau tadi kita dah bawakan macam-macam insan-insan yang kreatif. Sekarang sekali lagi kita nak bawakan seorang lagi insan kreatif yang bersama kita. Di atas talian kita ada Muhammad Fakrul Akmal Samsurijal ataupun lebih dikenali sebagai Akmal. Ya. Hello Akmal. Ya. Hai semua, Assalamualaikum. Salam. Okay, Baik, kita tahu Akmal ni merupakan artis graffiti Akmal Okey, kita teruslah dengan kita punya menu dia semua. Soalan-soalan ni adalah stand by Akmal Alright. Kita nak tahu, ni soalan paling klise. Berapa lama dah sebenarnya Akmal menjadi artis graffiti ni dan macam mana boleh tercetusnya minat untuk mengekspresikan seni Akmal dengan graffiti? Saya start tahun 2000, so dah 21 tahun saya dah industri. So dah 10 tahun lah saya full time as a graffiti artist. And then saya terjebak dan minat tu daripada zaman saya dulu 2000 tu kita tak ada Google sangat lah. Kita ada macam magazine. Ada time tu kemunculan Too Fat dalam Malaysia ni. Dia ketengahkan lagu hip hop. So kat situ nampaknya macam graffiti rasa saya boleh grow lah. Kalau start daripada b-boy saya tak boleh nak grow b-boy kan. Sebab saya pun tak berapa macam pandai menari sangat. Faham. So saya nak kena pakai energy. So untuk graffiti saya rasa lebih orang kata freedom lah. So orang kata, saya rasa semua orang ada art dalam diri diorang sendiri. So cuma saya ni impress yang mana lebih menonjol lah. Macam tu.
Okey. Kalau suatu ketika dahulu tak boleh dinafikan grafiti ni orang ramai di luar situ kaitkan dengan vandalism. Macam mana pula dengan sekarang? Dan Akmal sendiri tengok perubahan persepsi orang mengenai grafiti dia macam mana berbanding dulu dengan sekarang? So far Alhamdulillah, kalau nak bandingkan yang dulu yang mana kita muda. Semua orang muda ni jiwa dia kacau sikit kan. So nak menyonteng je. So pada kita ni menyonteng yang untuk kita build nama. Kalau international kat Amerika ni jalan satu tempat nampak nama masing-masing tu means dia dah ada dekat situ. Dia pernah jalan dekat situ. So macam kita ni kat Malaysia ni ada scene tu tapi sekejap. And then bila dah 1-2 orang yang dah betul-betul buat nama as a graffiti ni, so dari situ saya nampak macam okay ni boleh grow kan. Then ramai yang daripada Malaysia ni sendiri buat benda yang positif. So buat graffiti tu betul-betul solid, cun. Tak adalah nampak macam orang kata abandon sangat wall tu. Yang macam nampak kan, betul tak? Okey, Akmal, alang-alang kita dah borak dengan orang yang dah 21 tahun di dalam industri graffiti ni, dalam bidang graffiti ni. Mungkin Akmal boleh tunjukkan contoh demo sedikit asas untuk graffiti ni. Apa yang kita perlukan yang boleh Akmal tunjuk? Kalau ikutkan asasnya dia sebenarnya sketches tau. So sama macam mana starting kita melukis masa kanak-kanak dulu. So start dari paper, pensel dan pemadam. So dari situ je kita start. Untuk saya sendiri kalau nak start, saya guna iPad lah banyaknya. Tapi saya tunjuk sampel yang saya dah siapkan lah, boleh? Boleh. Oh, nampak? Wah, kemudian akan dipindahkan ke atas kanvas macam tu? So kalau untuk saya sendiri, untuk kita graffiti ni, kalau nak buat satu enlargement dekat besar yang kat wall, so kita akan buat draft lah. So draft tu depends lah, on paper boleh, on iPad boleh. So banyak saya sekarang ni pada iPad lah. Paper pun sekarang dah mahal. So better beli iPad je terus. Sekaligus macam tu kan. Tadi kita dengar Akmal ada cakap. Akmal cakap yang ni dah full time job Akmal sendiri. Betul. Selama 10 tahun. 10 tahun, betul. 10 tahun. Saya start tahun 2010 full time. Okey. Ini maksudnya dia start daripada minat sampai ke jana pendapatan. Jadi apa yang membuatkan banyak permintaan daripada masyarakat di luar situ? Mostly untuk saya personally depends pada klien punya budget lah. So kadang-kadang kita as a artist ni, kita ada satu title atau price yang kita boleh tunjuk pada klien yang mana kita ni firm. But then untuk klien ni kadang-kadang tengok ini high level, susah nak invite ataupun nak order untuk kita. So untuk saya sendiri saya open pada diorang punya budget. So tengok kita boleh come out tak dengan budget tu. Baik. Okey, Akmal, kita diberitahu yang Akmal ada juga menunjukkan solidariti menerusi graffiti dekat Bangi, solidariti Palestin. Mungkin Akmal boleh kongsikan in terms of perancangan, masa, idea semua macam mana? Okey, kalau untuk Free Palestine tu, actually dia ada salah seorang penduduk di Bangi itu sendiri, nama dia Haris. Dia yang fund duit tu dekat saya untuk saya enlargekan Free Palestine. So untuk saya cakap okey boleh, tapi kita combine lah. Saya pun tak pernah buat untuk Free Palestine ataupun mana-mana yang tengah viral. Termasuklah COVID tu sendiri, saya tak pernah nak buat. So bila saya fikir dah lama saya tak paint on the street for free ataupun benda yang orang kata in trending. So why not saya cakap dengan Haris, saya cakap Haris, kita combine duit dan saya buat satu artwork yang betul-betul besar. So biar satu Bangi nampak, saya cakap kan. Wow. So dia kata okey lah, ikutlah. So then saya buat, alhamdulillah dalam masa 3 hari solid dengan ada kawan tolong. But then saya tak tahu benda tu in trend, dan kawan saya Faiz, dia seorang wartawan juga actually. Dia panggil semua kawan wartawan dia datang. Saya macam, betul-betul viral lah benda ni. Saya macam, alhamdulillah lah, good traffic lah untuk saya. Tapi pada saya kadang takut juga dengan orang kata environment yang sekarang ni macam rumours pasal Palestin. Tapi for me, saya tunjukkan benda yang positive vibe ke. Jangan terlalu blame mana-mana pihak je lah. Alright.
kita nak kaitkan dengan topik kita, tajuk kita pada hari ini. Macam mana Akmal sendiri, pandangan Akmal sendirilah mengenai ekspresi menerusi grafiti ni? Dia punya ekspresi pada saya tak ada, jangan negatif lah for me lah. Jangan negatif sebabnya grafiti ni nampak je orang kata street sangat lah, orang kata nampak terlalu free world sangat. Tapi pada saya once dia sama-sama dengan semua dunia art lah. Once kalau kita come out satu benda tu betul-betul dari hati, insyaAllah dia good things lah jadi. Akmal, ada orang tanya kan, untuk awak jadi artis grafiti ni, awak kena minat hip hop ke? Tak, dia tak perlu hip hop lah sangat. Tapi dia sebenarnya dia salah satu cabang elemen hip hop, yang mana grafiti ni satu cabang elemen hip hop. Cumanya untuk saya sendiri personally, saya memang minat hip hop tu dari kecil. So saya grow pun dengan lagu-lagu hip hop yang orang kata garang-garang, yang bad apa semua. So untuk jadi saya sendiri, kita ambil positif lah. Janganlah ambil all out semua tu hip hop tu. Rabak tak? Itulah. Tak ada, kita tanya sebab salah seorang daripada tim borak Kopitiam kita Kokok yang suka bagi pick up line tu kata muka awak macam muka waris. Alamak. Baik Akmal, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Akmal. Boleh kongsikan Instagram, ramai nak follow ni. Instagram saya untuk artwork Mile09, MILE 09_Akmal, AKMAL. Alright. Yes, dengar. Inilah yang tag kita malam semalam tu, Fiona. Mile09 Akmal. Okey, nanti kita follow back. Dia. Baiklah, thank you Akmal sebab sudi berkongsi dengan kami di awal pagi ni. Kita jumpa lagi nanti. Alright. Assalamualaikum. Stay safe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Juga. Terus rasa diri saya sangat kreatif hari ini. Tiba. Satu lagi info kreatif ataupun klip kreatif yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Yang ini dia atas face mask. Atas face mask. Maksudnya face mask ni dia kreatif atas ni. Saya tak tahu yang tu bukan saya yang buat. Tapi jom kita tengok video. Kita tengok. Jom. Assalamualaikum, saya Syafiq Aiman. Saya merupakan gaming YouTuber di Malaysia. Dan saya berumur 19 tahun. Okay. Tahun ni masuk 19 tahun, bulan 7 ni. Jadi sebenarnya saya dah start YouTube ni dah lebih kurang boleh kata 4 tahun. Okay. Dan saya start buat YouTube ni sebenarnya dari zaman sekolah menengah lagi. Mula-mula masa sekolah tu orang kata memang agak sukar lah sebab saya sebenarnya buat video hanya weekend. Tapi lepas saya SPM, saya memang betul-betul nak fokus untuk YouTube dan saya keep buat everyday content. Tiap-tiap hari saya akan post video dekat saya punya channel YouTube saya iaitu Syafiq Ahmad. Jadi boleh Syafiq ceritakan sikit pada mulanya macam mana boleh terdetik untuk nak mengusahakan satu projek amal memberi bantuan kepada saudara kita di Palestin? Sebenarnya saya terfikir, sebagai content creator yang mempunyai hampir 1 juta subscriber, apa yang saya boleh contribute dalam masalah macam ni lah kan. Dan kebetulan dalam situasi ni saya sebenarnya memang dah menjual face mask daripada awal PKP hari tu. Tapi saya fikir orang kata why not kita buat satu Palestin punya version di mana orang boleh membeli sambil menderma. Jadi sebenarnya untuk buat face mask the first thing kita kena ada ialah kita punya design lah. Jadi nak cari design ni selalu agak sukar sikit. Tapi terima kasih kepada saya punya partner iaitu Elham, ataupun dikenali sebagai Elham The Ink. Dia come up with satu idea di mana kita buat Palestine edition tetapi kita menggunakan elemen kartun dalam tu. Bila kita tengok design mask tu, dia ada cerita. Kita ada nampak seorang lelaki yang memegang bendera memperjuangkan negara diorang. Kita ada nampak juga ada belakang tu ada chaos sikit, ada kita tahu situasi dekat sana. Jadi kita tengok design tu, kita tahu ada cerita di balik design tu. Itu yang saya memang sangat suka lah. Kita memilih kain sebenarnya. Jadi kain yang kita pilih merupakan kain yang di bahagian hadapan dia waterproof, air tak boleh tembus. Dan dia merupakan 3-piece layer lah. Kita ada 3 layer. Di mana dekat belah dalam kita boleh includekan juga dia punya filter. Dan face mask ni memang kita mematuhi KKM guideline dan memang selamat dipakailah di waktu situasi begini. Jadi kami menjual face mask ni dengan harga RM29
Dan RM5 daripada RM29 tu akan didermakan ke Palestin lah melalui NGO yang bertanggungjawab. Okey, Syafiq, boleh Syafiq kongsikan sekarang ni berapa dah jumlah orang membeli face mask Palestine Edition ni? Alright, jadi syukur Alhamdulillah kita baru saja mengambil pre-order dan kita telah mendapat sebanyak 200 lebih orang kata pre-order. Tapi kita mengharapkan lebih lagi kerana lebih banyak kita dapat pre-order, lebih banyak lagi kita dapat sumbangkan di NGO yang bertanggungjawab. Ya, itu dia, saya sangat setuju bila mengatakan ekspresi seni memang benar-benar membawa erti. Baik, jadi pelbagai info yang telah kita kongsikan bersama dengan anda. Jika anda merupakan salah seorang yang mempunyai cara tersendiri untuk mengekspresikan seni anda, jangan lupa untuk komen kami di ruangan komen dekat Facebook. Baik, jadi sekarang ini kita akan teruskan bersama dengan Borak Kopitiam dan kita di segmen JMTV, dan kali ini kita akan membawakan tetamu yang begitu istimewa daripada Pharma Niaga Berhad. Bersama dengan kita ada Puan Nurhana Nawawi Suri, merupakan seorang ahli farmasi juga ketua khidmat pelanggan di Pharma Niaga Berhad. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Baik, sihat Puan? Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, kita terus kepada soalan Puan. Mungkin Puan boleh memberi solusi dengan memberi jawapan yang begitu tepat sekali. Di mana apakah definisi imuniti dan apakah cara untuk kita mencapai imuniti bagi sesuatu penyakit tu Puan? Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton Borak Kopitiam. Imuniti merujuk kepada keupayaan badan untuk menghalang pencerobohan benda asing. Kat sini benda asing kita merujuk kepada virus atau bakteria yang boleh menyebabkan penyakit. Dan terdapat dua cara untuk mencapai imuniti. Satu, kita biarkan masyarakat terdedah kepada jangkitan dan membentuk ketahanan secara semula jadi. Tapi cara ni tidak disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia kerana dia menyebabkan jangkitan yang teruk dan juga kematian yang banyak yang kita boleh nampak sekarang kan. Dan cara yang kedua yang kita boleh membentuk imuniti kelompok yang disokong oleh pakar-pakar kesihatan adalah dengan pemberian vaksin. Dan cara ini telah diguna pakai dan terbukti berkesan melawan melindungi penyakit. Okey. Ya. Tapi Puan, apakah berkena-mengena hubungan vaksin dengan imuniti kelompok tu? Apakah hubungannya? Okey, kita tahu bahawa vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imun badan. So jadi bila sistem imun badan itu telah terbina, dia dilatih antibody tersebut untuk mengenal pasti virus yang berbahaya. Dan bila virus tu masuk dalam badan kita, macam askar kan, dia dah bersedia untuk memusnahkan virus tersebut. Jadi, imuniti kelompok kita boleh simpulkan sebagai perlindungan, protection daripada penyakit berjangkit dan ia terbentuk apabila sebahagian besar daripada kelompok masyarakat kita mempunyai imuniti terhadap penyakit tersebut. Oleh itu, saya rasa semua kita perlu menyokong dan sama-sama membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sedang berlangsung sekarang ni. Satu, untuk mengekang virus tu daripada merebak. Yang kedua, untuk membentuk imuniti kelompok bagi masyarakat Malaysia. Baik, Puan. Bila Puan menyentuh tentang kelompok yang besar, Puan, sebenarnya dengan lebih terperinci, berapa peratuskah yang perlu menerima vaksin untuk mendapatkan imuniti kelompok tu, Puan? Okey, berdasarkan kepada WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, untuk masyarakat dunia, 60 hingga 70% populasi dunia perlu kita bina imuniti itu untuk mencegah daripada penularan COVID-19 ni supaya ia dapat dikawal. Tetapi untuk pembentukan imuniti kelompok masyarakat, menurut kajian pakar, 50% hingga 90% penduduk dunia perlu mempunyai suatu masyarakat itu perlu mempunyai imuniti terhadap satu jangkitan. Ya, 50 hingga 90%. Dan di Malaysia, kita tahu bahawa kerajaan telah mensasarkan untuk memberikan vaksin kepada lebih daripada 80% rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas bagi membolehkan wabak ini dikawal, dan yang kedua untuk mencapai imuniti. Ya, dan kita tahu juga, saya tambah sikit,
data semasa menunjukkan bahawa sesuatu negara yang telah memulakan vaksinasi menunjukkan penurunan yang banyak kes-kes yang positif COVID ni. Okey. Ya. Okey Puan, mungkin Puan boleh berikan kita sedikit apakah contoh-contoh penyakit yang berjaya dihapuskan dengan adanya imuniti kelompok ini? Okey, sebelum tu saya nak kongsikan dua fakta, nak sembang dua fakta yang kita perlu tahu. Yang pertama, vaksin sebenarnya dah digunakan semenjak 250 tahun yang dahulu. Oh, Dia dah lama. okey. Yes. Dan di Malaysia, dia telah bermula semenjak tahun 1950-an lagi. Masa tu saya pun belum lahir. Saya rasa Encik pun belum lahir lagi. Belum. Dan antara penyakit yang dapat dikawal atau dihapuskan dengan pemberian vaksin adalah seperti difteria. Penyakit yang berbahaya yang menjangkit tekak, hidung dan menyebabkan seseorang itu sukar bernafas. Yang kedua, penyakit seperti campak, polio, batuk kokol, measles. Dan penyakit-penyakit ni kita nampak dia memang sering menjangkiti kanak-kanak, boleh membawa maut. Satu ketika dahulu, tetapi sekarang kita jarang lagi lihat. Tetapi ada juga kemunculan penyakit ni semula disebabkan oleh ada individu yang tidak mahu menerima vaksin. Ya. Dan kajian daripada WHO menunjukkan bahawa kematian yang disebabkan oleh penyakit berjangkit ni dengan pemberian vaksin dapat dicegah 2 hingga 3 juta nyawa yang kematian. So kita dah nampak sekarang kes kematian secara global COVID telah mencecah lebih daripada 3 juta. Okey Puan, bila Puan menyentuh tentang individu, ada beberapa individu yang tidak mahu menerima vaksin dan ini menjadi tanda tanya terutama sekali di media sosial. Sebenarnya Puan, kita nak tahu bolehkah seseorang individu itu divaksinasi walaupun individu tersebut pernah dijangkiti penyakit COVID-19? Itu soalan yang baik. Pertamanya, ya boleh, tetapi kita perlu menunggu tempoh masa yang sesuai selepas seseorang tu bebas daripada simptom. Okey. So tadi tak ada masalah? Ya, tak ada masalah. Kajian menunjukkan bahawa kalau kita mendapat jangkitan tu secara semula jadi, dia punya protection tu hanya berkesan untuk jangka masa yang pendek. Berbanding dengan kalau kita mendapat vaksin, dia punya protection dan juga immunity tu akan lebih menyeluruh dan berkesan untuk jangka masa yang lebih panjang. Okey, itu tahap keberkesanan jelah Puan. Okey, soalan terakhir Puan. Secara ringkas Puan, adakah imuniti kelompok ini bermaksud kehidupan boleh kembali seperti sedia kala ataupun sebaliknya? Ya, jawapan immediate is ya, boleh. Tetapi dia bukanlah dengan kadar serta-merta. Bab kata orang putih, slowly but surely, insyaAllah. So kita perlu terus meneruskan SOP, patuh kepada SOP dalam masa proses pembentukan imuniti kelompok ni. Dan saya juga nak ambil kesempatan ini untuk menyarankan semua penonton untuk mendaftar. Nombor satu, mendaftar untuk diri sendiri. Yang kedua, ibu bapa, saudara mara, rakan-rakan, sahabat-sahabat supaya kita mencapai imuniti kelompok ini secepat mungkin. Dan semua individu memainkan peranan yang penting. Okey, terima kasih banyak Puan Nurhana Nawawi Suri di atas perkongsian. Terima kasih banyak. Dia wakil daripada Pharma Niaga Berhad. Assalamualaikum Puan. Okey, salam. Terima kasih. Sama-sama. Stay Baik. safe. Itu dia perkongsian yang padat daripada Puan Nurhana Nawawi Suri daripada Pharma Niaga Berhad. Jadi, berbagai lagi info yang kita akan berkongsikan bersama dengan anda. Kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Kalau tadi Zack ada perkongsian yang berkongsi dengan anda semua, kali ini Fiona pula kita nak ajak anda semua untuk menyaksikan drama ini. Okey, jom sama-sama kita saksikan Kekasih Hati Mr. Bodyguard. Hadif dan Hana seringkali bertelagah, namun lama-kelamaan perasaan cinta mula hadir dalam hati masing-masing. Nak tahu apa yang terjadi dengan kisah cinta mereka ini? Jom sama-sama kita saksikan Kekasih Hati Mr. Bodyguard gandingan Reza Rosli dan juga Sharifah Rose pada setiap hari Rabu sehingga Sabtu 9 malam di slot Lestari TV3. Akses percuma kepada semua dari 12 Mei hinggalah 1 Jun. Itu dia. Duduk di rumah dan juga kita saksikan drama-drama yang telah kami sediakan. Bukan kami, mereka sediakan. Baik, terima kasih Fiona. Begitu ringkas dan padat. Baik,
kita teruskan. Di mana tadi sepanjang hari daripada awal sehinggalah sebelum kita punya tetamu tadi pun kita sentuh tentang solidariti Palestin. Jadi kita nak tutuplah di segmen terakhir kita ni. Kita nak ajak seorang tetamu yang istimewa dan yang lebih berhak untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan solidariti Palestin. Dan kita ada wakil daripada Aman Palestin Berhad. Beliau merupakan seorang pengurus besar pemasaran untuk Aman Palestin Berhad. Bersama dengan kita Cik Muhammad Farhan Muhammad Fadil. Assalamualaikum. Alright. Okey, menangkan kita ada Encik Farhan di sini kan, kita nak ambil kesempatan ni nak dapatkan update yang terkini sebab kita semua sedia maklum pada 21 Mei yang lalu genjatan senjata telah pun berlaku dan mungkin Encik Farhan boleh kongsikan bersama dengan kami apakah yang telah berlaku selepas gencatan senjata yang telah berlaku pada 21 Mei yang lepas. Okey, jadi alhamdulillah kita pun telah menyaksikan sendiri bagaimana selepas perang 11 hari perang Saiful Quds, perang Pedang Al-Quds, senjata telah berlaku dan akhirnya alhamdulillah keadaan semakin stabil keadaan semakin stabil. Tiada serangan balas di antara orang Hamas dan juga Israel. Kecuali sedikitlah provokasi yang telah dibuat oleh rejim Zionis di kawasan Masjid Al-Aqsa, tetapi bukanlah signifikan, bukanlah besar. Jadi alhamdulillah setakat ini itu yang telah berlaku sekarang ini. Jadi kesan perang kita lihat sekarang, kesan perang itulah sangat teruk. Seperti kehancuran rumah, kemudian ada yang telah kehilangan anggota keluarga dia, ada yang cedera, ada juga yang telah kecacatan ataupun OKU lah sebab cacat dan sebagainya. Dan tak kurang juga dia berkesan langsung kepada emosi, psikologi. Ramai juga kanak-kanak yang trauma dan sebagainya. Jadi pasca perang ini merupakan pasca ataupun tempoh yang sangat penting untuk kita bina balik Gaza, bina balik Palestin, untuk bina balik kehidupan ekonomi sosial masyarakat di Palestin. Jadi kalau kita lihat sekarang ini dalam tempoh seminggu lebih ini, banyak proses-proses pembersihan telah dijalankanlah. Nak bersihkan tanah, nak bersihkan rumah-rumah telah hancur. Lepas tu ada juga yang nak uruskan bom-bom yang tidak meletup. Digunakan pihak penghapus bom gunakan, dan juga bom-bom ni juga akan digunakan oleh Hamas sendirilah untuk mereka gunakan sebagai senjata untuk lawan Israel nanti akan datang. Alright. Jadi banyak terkesan, antaranya elektrik, putus, patu air, pembahan dan sebagainya lah Dan juga kalau tengok sekarang ini sebenarnya musim ataupun waktu sesi akhir persekolahan, maknanya time periksa. Tapi apa yang berlaku, sekolah telah hancur. Sekarang ini memang semua peperiksaan ditangguhkanlah ataupun dibatalkan. Itu yang berlaku di Gaza. Dan bila kami tanya sendiri, pihak kami, wakil kami di Gaza, Palestin, Engineer Omar Siam, pada sesi yang semalam, dia kata kerugian yang dianggarkan ke atas Gaza ini sebanyak 275 juta USD. Setakat inilah yang mereka buat calculation, kira-kira kerugiannya mencecah 275 juta USD. Satu jumlah yang banyak. Ada 2 kilang besar yang telah hancur, iaitu kilang plastik dan ubat-ubatan, dan ada 7 masjid yang telah hancur, musnah, habislah. Dan lebih 150 buah masjid yang telah musnah separuh. Jadi sekarang ni proses pembersihan, yang berlaku di Palestin. Banyak tempat-tempat yang terpaksa kita turun padang untuk kita bantulah. Dan Amal sendiri telah memberi bantuan dari segi kita beri bantuan dari segi membaiki jentera berat untuk nak buat proses pembersihan, dan ada juga kita berikan sedikitlah gaji ataupun bayaran kepada upah kepada mereka-mereka yang turun padang untuk bantu membersih kawasan perang inilah. Dan itu yang sedang berlaku di sana. Jadi pasca perang ini sangat penting. Maknanya inilah proses ataupun inilah masa yang sangat penting untuk mereka gunakan sebaik mungkin untuk baik pulih ekonomi, baik pulih keadaan di bumi Palestin. Dan juga kekuatan sendirilah, kita nak membina kekuatan baru untuk nak survival orang-orang di Palestin. Okey, membina kekuatan baru. Saya suka ayat tu Encik Farhan. Boleh Encik Farhan kongsikan dengan bersama Amal Palestin ni bentuk bantuan yang diberikan tu dekat Palestin tu, bentuk bantuan yang macam mana tu Encik Farhan? Untuk kembalikan kekuatan. Ada dua kategori lah. Satu orang Arab sebut istihlakiyah ataupun benda-benda yang one off ataupun benda yang sementara lah. Contoh pek makanan, perubatan sedikit dan sebagainya. Dan ada juga yang berbentuk tanmawiyah ataupun pembangunan
Dan itu yang antara projek-projek yang kita buat lah. Jadi sekarang ini kita telah lalu fasa yang pertama, kita telah beri bantuan perubatan, alat perubatan dan sebagainya, atau kita beri wang tunai kepada orang yang cedera parah dan sebagainya lah. Dan juga pack makanan. Sebab apa, mereka ni rumah telah hancur. Jadi kita berikan makanan yang boleh terus makan. Jadi itu yang penting sekarang ni. Jadi kita juga berikan tempat-tempat perlindungan sementara. Maknanya rumah-rumah untuk bayar rumah sewa dan sebagainya untuk mereka survive pada permulaan awal, fasa awal ni. Fasa yang kedua pula yang kita akan cuba agihkan bantuan ialah kita nak agihkan dari segi pembangunan infrastruktur ataupun prasarana lah. Kan? Di antara projek kita buat, kita nak bina balik baik pulih rumah-rumah yang telah rosak. Kita juga telah memberi dana untuk nak membina satu unit kecemasan Hospital Ar-Razi di Baitul Maqdis dan juga Hospital Aman Palestin di Gaza, Palestin lah. Dan insya-Allah setakat ini bantuan telah kita berikan hampir mencecah 5 juta ringgit lah untuk kita bina balik bumi Gaza dan juga Palestin secara khususnya. Alright. Jadi mungkin kita nak ambil kesempatan ini tanya Encik Farhan sendirilah, bagi mereka yang ada keinginan lagi nak memberi sumbangan, macam mana caranya? Sebab kita tahu dekat luar tu ada macam-macam cara. Betul. Tapi kita nak tahu yang sahihnya daripada Encik Farhan sendiri. Okey, siapa-siapa yang berminat untuk menyertai bantuan kecemasan Palestin yang telah kita lancarkan pada 10 akhir Ramadan sampai ke hari ini, kita masih membuka peluang yang luas lah. Siapa yang nak memberi infak, memberi sumbangan, yang pertamanya boleh bank in ke mana-mana akaun Bank Aman Palestin. Pastikan nama akaunnya akaun Aman Palestin Berhad lah, Aman Palestin Berhad. Sebab ada juga yang ambil kesempatan yang menunjukkan ataupun tukar nama nombor akaun dia tapi masuk ke akaun lain lah. Jadi kena pastikan nama Aman Palestin Berhad, itu pertamanya. Yang kedua juga boleh juga layari laman sawan kami amanpalestin.net ataupun jomnyumbang.com. Ataupun yang terakhir, yang ketiga mungkin boleh hubungi cawangan kami yang terdekat lah. Kita ada 20 cawangan di seluruh Malaysia ni. Tujuan dia supaya kita dapat reach kepada lokaliti, setiap lokaliti yang ada ni. Jadi siapa yang berminat nak panggil untuk ceramah ke, nak kongsian ke, boleh panggil terus cawangan kami atau menyumbang di cawangan-cawangan terdekat lah, insya-Allah. Okey. Baik, Cik Farhan, kita masih ada tajuk kita, Solidariti Palestin. Secara peribadinya, Cik Farhan sendiri, apakah pandangan Cik Farhan bila kita melihat ramai rakyat Malaysia yang menunjukkan kesedaran dan solidariti terhadap apa yang berlaku di Palestin dan secara umumnya di seluruh dunia? Apakah pendapat Cik Farhan? Jadi alhamdulillah, konflik yang terbaru, yang terkini ni memang membuka mata masyarakat dunia antarabangsa lah. Dan juga kita punya tanah air kita Malaysia juga kan. Ramai NGO, artis-artis, hatta NGO yang bukan berlatar belakang dengan Palestin juga turut membantu untuk kutipan dan sebagainya. Dan saya kira ini satu benda yang positif lah, satu benda yang perkembangan yang positif. Di mana kita semua bangkit berjuang bersama untuk mempertahankan bersolidariti untuk Palestin. Dan benda ni saya rasa dan saya memang kewajipan kita kita kena bersolidariti sampailah kita dapat capai kemenangan yang kita impikan, iaitu bila mana terbebasnya Palestin secara keseluruhannya, mana bebas daripada cengkaman dari Israel. Itu yang kita nak. Mana bukan setakat sekarang ini, tapi berterusan sampailah bila-bila, sampailah kita dapat kemenangan yang kita impikan. Itu yang kita nak. Jadi kita kena teruskanlah. Tak kisahlah mana kita berperanan dalam kapasiti yang kita ada dan pastikan kita ada sumbangan. Walaupun dengan doa ke, kita tunjuk video ke, kita pakai maflar ke, ataupun kita pacak bendera dekat rumah ke sebagainya, itu sokongan moral kepada perjuangan di Palestin lah. Okey, kita ada satu soalan permintaan daripada penonton kita. Sebab kita tahu gencatan senjata telah pun dilakukan dan penganiayaan dan juga usaha penempatan haram masih lagi berterusan. Dan juga kali ini dekat daerah lain pula setelah Syekh Jarrah. Jadi mungkin Encik Farhan boleh kongsikan bersama kami update berkenaan dengan isu yang ini pula. Okey, kita baru update daripada staf kami dan juga rakan kami di Timur Barat, di Gaza. Setakat ini kita lihat isu rampas tanah ataupun di Silwani dan sebagainya itu masih belum besar lagi lah. Yang paling utamanya memang masih berkait rapat dengan Syekh Jarrah itu sendiri. Tapi apa yang kita nak kena faham, apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku ataupun yang sedang diusahakan oleh kuat rejim Zionis, ini merupakan satu bentuk penghapusan etnik. Kita lihat seperti mana kita lihat sekarang, perampasan tanah dan kawasan, roboh dan juga menghancurkan rumah, kemudian mengusir, menyerang dan juga membunuh orang Palestin, membawa masuk pendatang.
Atau kita baca dalam minggu ni pun dibawa masuk pendatang haram Yahudi daripada luar negara seramai 500 orang kan. Kemudian membina penempatan haram Yahudi, lepas tu menangkap, memenjarakan juga menyeksa tawanan Palestin dalam tawanan Israel lah. Ini semua adalah bentuk-bentuk penghapusan etnik. Dan sama juga yang berlaku etnik Rohingya di Myanmar, etnik Uyghur ataupun Uyghur dekat China dan sebagainya. Alright, terima kasih Cik Farhan. Alright, terima kasih Cik Farhan di atas perkongsian yang banyak info sebenarnya. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi, kalau yang ingin menyumbang ataupun mengetahui apa-apa saja berita, inilah Instagramnya, Aman Palestine Official MY. Betul Cik Farhan ya? Betul. Baik, terima kasih banyak Cik Farhan. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Fiona, itulah dia. Macam-macam dah kita daripada 8 pagi tadi sampailah sekarang. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan Zaid, dengan Fiona di Borak Kopitiam. Segala apa-apa sekalipun, ingat sekarang ini merupakan kes tertinggi COVID-19 di negara kita Malaysia. Kalau tak ada apa-apa yang penting, tak kerja dan sebagainya, tolong kekal di rumah, jaga keluarga dan sebagainya. Betul. Pastikan anda sentiasa update MySejahtera anda. Kami akan tinggalkan anda dengan video klip ini dan besok jangan lupa untuk saksikan Borak Kopitiam pula dengan hos yang lain. Betul. Nak tahu siapa? Saksikan esok. Ya, saya Zaid Marikan bersama dengan sahabat saya Fiona. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Lebaran sudah tiba, lebaran makin terasa. Hiaskan halaman anyaman, ketupat gantung pada langsir. Sedia penuhkan balang kuih, tanda kasih dalam sabur duit. Berabur di rumah sudah pindah, rumahku syukur indah. Apa maaf aku pinta, kalau ada salah silap lihat luar tingkap. Ramai datang melawat, tak perlukan alamat. Jauh ku doa selamat, rindu yang teramat. Selamat Hari Raya, masa tu gembira. Takkan pernah aku lupa segala kesalahan. Moga dimaafkan jika ada yang terasa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Beri yang bermasalah, lepas sebulan menahan nafsu. Sekeluarga bersamalah, bermaaf lupakan yang lalu. Salam pada yang telah pergi, doamu syurga.